Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi waffaqana li'ibadatihi وجعل هذا اليوم فرحا لعباده المتقين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها المسلمون والمسلمات، فيا أيها المؤمنون والمؤمنات، فيا عباد الله، اتقوا الله، اتقوا الله، اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, alhamdulillah, pada pagi yang barakah ini kita tergolong di antara hamba yang terpilih, mendapat undangan ilahi, berpeluang menyempurnakan salat sunat Idul Adha di rumah Allah secara berjamaah. Marilah kita tingkatkan ketakwaan kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan segala perintah serta meninggalkan segala larangannya. Bertaubat dengan sebenar-benar taubat. Semoga kita menjadi insan yang beriman lagi bertakwa, selamat di dunia, sejahtera di akhirat. Khatib pada pagi ini akan menyampaikan khutbah bertajuk Ibadah Korban, Bukti Takwa Kehadrat Ilahi. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hajj ayat ke-34 dan 37. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa likulli ummatin ja'alna mansakan liyadhkuru ismallahi 'ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Fa ilahukum ilahun wahid, falahu aslimu wa basyiril mukhbitin. Surah mafhumnya. Dan bagi setiap umat kami perlu mensyariatkan penyembelihan korban, yakni atau lain-lainnya, supaya mereka menyebut nama Allah terhadap binatang ternak yang telah direzekikan Allah kepada mereka. Tuhanmu ialah Tuhan yang Maha Esa, kerana itu berserah dirilah kamu kepadanya, dan berilah kabar gembira ini wahai Muhammad kepada orang yang tunduk patuh kepada Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. La yanalallahu luhumuha wala dima'uha, walakin yanaluhu taqwa minkum. Kadzalika sakhkharaha lakum litukabbirullaha 'ala ma hadakum wa basyiril muhsinin. Subhanallah. Mafhumnya, daging dan darah binatang korban itu sekali-kali tidak akan sampai kepada Allah, tetapi yang sampai kepadanya ialah amal yang ikhlas berdasarkan takwa daripada kamu. Demikian Allah memudahkan binatang-binatang itu bagi kamu, supaya kamu mengagungkan Allah kerana mendapat nikmat petunjuknya. Dan sampaikanlah berita gembira, yakni dengan balasan sebaik-baiknya kepada orang-orang yang berusaha supaya baik-baik amalannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Muslimin muslimat yang dimuliakan, dalam bulan Zulhijjah terkandung hari-hari tasyrik, bermula pada 10 Zulhijjah, berakhir pada 13 Zulhijjah. Pada hari-hari tersebut umat Islam yang menyempurnakan rukun haji akan melakukan ibadah melontar ketiga-tiga jamrah, dilakukan untuk memperingati peristiwa Nabi Ibrahim AS dan Nabi Ismail AS, melontarkan anak batu kepada syaitan yang menjelma dengan tujuan mahu memesongkan akidah kedua-dua Nabi besar tersebut.
Ketika kedua mereka telah nekat melakukan ibadah korban supaya sebagai bukti ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, mengambil iktibar daripada semangat pengorbanan Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam, umat Islam disyariatkan melakukan ibadah korban setelah mendirikan solat sunat Aidul Adha sehingga hari ke-13 Zulhijjah. Ibadah korban dilakukan dengan membelanjakan sebahagian harta kurniaan ilahi untuk sembelihan haiwan ternakan dan diagihkan dagingnya kepada mereka yang memerlukannya. Hukum melaksanakan ibadah korban ialah sunat muakkad, iaitu sunat yang sangat dituntut bagi yang baligh, berakal dan berkemampuan untuk melaksanakannya. Iman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, fasholli li rabbika wanhar, sallallahu alaihi mafhumnya. Maka dirikanlah solat kerana Tuhanmu semata-mata dan sembelihlah korban ini sebagai tanda bersyukur. Ayat 2 surah Al-Kafir. Manakala hukuman makruh, manakala hukumnya makruh bagi yang mampu jika meninggalkan ibadah korban. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang maksudnya, barang siapa yang mempunyai kelapangan ini mampu untuk berkorban, tapi dia tidak berkorban, maka janganlah dia datang mendekati tempat kami sembahyang ini. Hadis riwayat Ibnu Majah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, ayat 37 surah Al-Hajj yang kami perdengarkan pada awal khutbah menjelaskan tujuan sebenar mensyariatkan ibadah korban. Ibnu Katsir menegaskan bahawa korban melakukan bertujuan mendekatkan diri kepada ilahi yang telah memurniakan pelbagai nikmat, juga untuk menjelaskan perbezaan amalan korban masyarakat Arab Jahiliyah pada suatu ketika dahulu yang mempersembahkan haiwan sembelihan dengan cara meletakkan daging dan darah korban di hadapan berhala-berhala yang berada di sekeliling Kaabah. Lalu Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahawa bukan darah dan daging yang sampai kepadanya, akan tetapi keikhlasan niat dan kesanggupan mengorbankan harta ketika melakukan ibadah korban sebagai bukti takwa kepada Tuhan. Takwa mengajar arti sifat kehambaan yang sebenar. Takwa menjernihkan saki-baki kekotoran yang terpahat dalam jiwa. Takwa menyadarkan manusia untuk sentiasa berjiwa pemurah, bercakap benar dan bersifat rendah diri. Wahai anak-anak Adam yang dilimpahi rahmat ilahi, ibadah korban menuntut amat mensyukuri kurniaan ilahi dan pada waktu yang sama memupuk sifat ihsan. Kelebihan rezeki yang dikurniakan ilahi kepada sebahagian kita memberikan kita saling melengkapi antara satu dengan lain dalam susana harga barang. Makanan yang semakin mahal, ramai orang ketika ini mampu sekadar menyediakan makanan yang paling asas untuk keperluan keluarga, dan mereka hanya menyampaikan untuk dapat menjamah bahan makanan berharga mahal. Mereka hanya mengimpikan untuk dapat menjamah bahan makanan berharga mahal, mengisafi kesusahan mereka yang miskin dan mengisafi mereka yang hidup daripada kais pagi makan pagi, kais petang makan petang. Ibadah korban memberikan peluang kepada mereka untuk mengamalkan semangat menghulurkan bantuan kepada orang-orang yang tidak dikurniakan nikmat harta yang lebih. Beruntung bagi mereka yang melakukan ibadah korban dengan penuh keikhlasan semata-mata kerana ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma amila ibnu Adam min amalin yawman nahri habba ila Allah min hiraqid dam wa innahu la yu'ta yawmal qiyamati bi quruniha wa ash'ariha wa adlafiha wa anna ad-dama la yaqa'u min Allah bi makanin wa la yaqa'u bil ard fatibu biha nafsan." Al-Quran Surah Rasulullah SAW. Maksudnya, tidak ada suatu amalan yang paling dicintai oleh Allah daripada Bani Adam ketika Idul Adha selain menyembelih haiwan kurban. Sesungguhnya haiwan itu akan datang pada hari kiamat sebagai saksi dengan tanduk, bulu dan kukunya. Dan sesungguhnya darah haiwan kurban telah terletak di satu tempat di sisi Allah Subhanahu wa taala sebelum mengalir di tanah. Kerana itu, bahagiakan dirinya dengan membahagiakan dirimu dengannya. Hadis riwayat Imam Tirmizi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Walillahil hamd. Mimbar menyampaikan beberapa peringatan. Pertama,
Menyebut Idul Adha dengan sifat kesyukuran. Banyakkan bertakbir membesarkan Allah sepanjang hari ini. Diikuti pada hari-hari tasyrik. Jauhi amalan-amalan munkar yang menyebabkan dosa. Kedua, mengutamakan pengagihan daging kurban pada golongan fakir miskin. Ketiga, menjadikan pedoman intisari khutbah hajjatul wada disampaikan oleh Rasulullah SAW. Sabda baginda mafhumnya, wahai manusia, penciptamu adalah satu dan nenek moyangmu juga satu. Kamu semua daripada Adam dan Adam diciptakan daripada tanah. Yang termulia di antara kamu sisi Allah ialah orang-orang yang paling bertakwa. Dan tiada kelebihan bagi orang Arab atas orang bukan Arab, bagi orang berkulit merah atas orang berkulit hitam, atau orang berkulit hitam atas orang berkulit merah, jika bukan dengan ketakwaan. Lalu diambil iktibar semangat yang terkandung di sebalik ibadah haji, iaitu ibadah yang menghimpunkan pertemuan amat dari pertemuan ummah dari serata pelosok dunia, mengabdikan diri sebagai hamba kepada penciptanya, berkedudukan sama sisi ilahi. Kerana kelebihan seseorang hamba itu terletak pada takwa, tempat menyemaikan niat yang bersungguh-sungguh untuk menunaikan rukun Islam kelima. Mengerjakan ibadah haji bermula dengan melakukan perancangan awal, mendisiplinkan diri, menabung simpanan secara bulanan, dan mendapat permohonan mahu menunaikan haji. Semoga niat kita dimakbulkan ilahi. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum mimma fihi min ayati wa dzikril hakim. وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا واستغفر العظيم لي ولكم وسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه فيا فوز المستغفرين ويا نجاة التائبين.